Nabi Isa ni ribuan tahun yang lalu Allah angkat, dia tinggal di langit, hidup sebagai seorang manusia yang belum mati. Dia akan turun mai pula dengan usia tu. Bila Nabi Isa turun, kita pendekkan cerita, dia akan mengejar Dajjal dan tentera-tentera Dajjal sehinggalah ke bumi Palestin. Akhirnya Dajjal dibunuh di Babul Lud. Ketika Nabi Isa turun, tak ada siapa boleh mengaku dan menyamar bahawa dia Nabi Isa. Sebab tu Nabi Isa palsu kita jarang dengar. Kalau Imam Mahdi banyak. Sebab cerita Imam Mahdi ni lebih mudah untuk ditiru berbanding dengan cerita Nabi Isa. Sebab Nabi Isa ni dia kena turun daripada langit. Kemudian Nabi Isa ni pula waktu dia turun tu masih dalam keadaan terbang. Tentera yang bersama dengan Imam Mahdi melihat tangan kanan pegang sayap malaikat, tangan kiri pegang sayap malaikat, masih turun. Hang tu susah nak tiru. Kemudian Nabi sebut dalam satu hadis, dia akan pimpin umat Islam ketika tu. Dia jadi pemimpin nombor 1 umat Islam sedunia. Nabi Isa alaihi salam juga akan mematahkan salib. Kenapa? Menafikan pendustaan daripada orang Kristian yang mengatakan bahawa beliau itu anak Tuhan yang telah disalib oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi Isa akan membunuh khinzir untuk menunjukkan bahawa khinzir adalah haram dalam syariat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan menghentikan jizyah. Jizyah ni ialah cukai yang dibayar oleh orang bukan Islam yang tinggal di dalam negara Islam. Antara pendapat para ulama ialah kerana sudah tidak ada lagi orang kafir yang tinggal dalam negara Islam. Kalau ada orang Yahudi atau Nasrani, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia masuk Islam, dan kemungkinan yang kedua ialah Yahudi dan Nasrani itu akan mati kerana mencium nafas Nabi Isa AS. Kemudian Nabi Isa juga akan menghentikan zakat, kata para ulama, kerana pada waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Kemudian datang tanda kiamat yang seterusnya, iaitulah Ya'juj Ma'juj. Kemudian selepas daripada kematian Ya'juj wa Ma'juj, bangsa manusia yang besar itu, barulah akan sampai zaman ni, zaman yang zakat dihapuskan. Selepas kematian Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, barulah Nabi Isa akan memerintah umat Islam keseluruhannya dengan aman damai, makmur, rezeki dan keberkatan yang melimpah ruah. Punya melimpah keberkatan dan kekayaan pada zaman pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, sehinggakan tidak ada seorang pun yang layak menerima zakat. Tok Siak kai jutawan bilioner, yang jual minyak wangi pun bilioner, yang jual roti canai pun bilioner, semua kaya, sehinggakan tak ada seorang pun yang layak untuk menerima zakat. Ya'juj Ma'juj ni dia keluar bila Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian keluar depa ni. Zaman Nabi SAW, Nabi pernah jaga dalam satu tidur. Jaga tu terkejut sampai isteri yang tidur dengan Nabi malam tu, dia pun jaga sekali. Kenapa ya Rasulullah terkejut macam ni? Nabi pun kata, binasalah orang Arab daripada kecelakaan yang semakin dekat. Sesungguhnya aku melihat bahawa lubang Ya'juj wa Ma'juj telah pun ditembuskan sebesar ini 1400 tahun yang lalu dengan karamah ataupun mukjizat Zulkarnain. Dia dengan pertolongan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan penduduk di situ apa semua buat benteng campuran besi dan tembaga. Jadi logam yang paling keras di dunia. Nak cari berapa juta tan besi dan tembaga untuk dimuatkan di situ. Teknologi apa yang digunakan untuk membakar tembaga yang sekian banyak, berapa juta tan tadi ni? Dan teknologi apa pula yang digunakan untuk duk pituang pula benda tu jadi separas dengan kedua-dua gunung tu, supaya Ya'juj Ma'juj handuk belah sana tak boleh main kot ni. Satu hari, kata Zulkarnain, dia sebut dengan mulut dia, Allah rakamkan ucapan dia dalam Quran. Dia kata satu hari tembok ni dengan izin Allah akan diruntuhkan. Dan dia cerita Ya'juj Ma'juj ni keluar. Orang kah, jin kah, binatang? Orang.
Ya'juj Ma'juj satu kumpulan manusia yang sangat ganas. Mereka membunuh manusia lain, membakar manusia lain, memotong manusia lain. Allah wahyukan, wahai Isa, aku dah mula lepaskan hamba-hambaku yang ganas. Kemudian nak buat apa? Adakah kami nak bertempur? Jangan. Wahai Isa, ini bukan satu pasukan yang boleh ditempur. Apa Allah Ta'ala suruh? Tidak ada siapa yang dapat melawan mereka. Wahyu turun macam tu. Nabi Isa ni kita kata Imam Mahdi lawan dengan Dajjal tak boleh menang. Turun Nabi Isa senang aja, lawan dengan Dajjal, lawan dengan musyrikin. Habis kalah semua orang-orang musyrikin. Keluar mai bangsa ni dengan ramainya depa, ganasnya depa, kuatnya depa, Tuhan katakan Nabi Isa, wahai Isa, hak ni tak boleh lawan. Kemudian Tuhan kata, oleh itu segeralah engkau selamatkan hamba-hambaku yang ada bersama-samamu ke arah Bukit Tur. Bukit Tur ini di Palestin. Kemudian Ya'juj Ma'juj pun keluar. Apa yang mereka buat? Apa jua kerosakan yang tuan-tuan boleh bayangkan atas muka bumi ni akan dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dengan bangsa dia pun, kata para ulama, berlaku kezaliman, bunuh-membunuh. Apatah lagi dengan orang luar. Akhirnya Nabi Isa AS naik di atas Bukit Tur dengan para pengikutnya. Di atas itu mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut pada para sahabat, bila Nabi cerita panjang pasal Nabi Isa naik apa semua, Ya'juj Ma'juj keluar tak boleh lawan ni, Nabi kata lamanya mereka duduk sampai bekalan makanan makin lama makin habis, makin lama makin habis. Satu kepala lembu yang dijual ketika tu lebih mahal daripada 100 dinar. Allah turunkan bantuan dengan dud, ulat tadi ni akan naik ke atas tubuh Ya'juj wa Ma'juj yang begitu ramai. Akhirnya mati dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah doa dan munajat yang dilakukan. Turun Nabi Isa. Bila turun, banyak sangat pula bangkai sampai nak berjalan pun susah, boleh menyebabkan penyakit. Nabi Isa bermunajat lagi, ajak semua minta dengan Allah SWT. Lalu diturunkan hujan selebat-lebatnya. Kemudian Allah mengirim sejenis burung yang besar seakan-akan leher unta. Jadi dia angkut mayat-mayat ni, semua mayat Ya'juj wa Ma'juj diangkut dan dibuang ke lautan. Lalu dibersihkan sekali lagi dengan hujan yang lebat. Nabi Isa pun turun. Dia pun hidup bersama dengan umat Nabi SAW selama 40 tahun lamanya. Waktu tu akan mula zaman keberkatan. Pada zaman keberkatan itu, kata Rasulullah, satu orang yang semai benih di atas satu batu kering, dia akan melihatkan hasilnya, mendapatkan tunas daripada benih itu. Sebiji buah delima, kata Rasulullah, akan dimakan oleh berpuluh-puluh orang, dan kulit delima itu dijadikan payung ketika hujan. Unta-unta duduk dengan singa, harimau-harimau duduk sekali dengan lembu. Wadhi'abu ma'al ghanam, Nabi kata kalian akan melihat pada zaman kegemilangan itu serigala-serigala duduk digembala sekali bersama dengan kambing. Wa yal'abus sibyanu bil hayyati fala tadurruhum, anak-anak kecil pakat main ulang. Bukan ulang daun, bukan ulang ayak ni, ulang-ulang yang berpisah. Ambil main tedung selah, cium kat boleh cium lah waktu tu. Betapa Allah SWT memberkati bumi itu ketika tu, berkat. Sehinggakan curi memang tak ada lah, curi, jenayah apa semua ni, Nabi Isa akan meninggalkan zakat. Dia tak tuntut dah zakat ketika tu. Ditinggalkan zakat ketika tu kerana tidak ada lagi orang yang layak menerima zakat. Subhanallah. Kemudian ketika datang satu kumpulan daripada kabilah Juzam, dalam suatu hadis, bila mai satu kabilah ni, Nabi kata selamat datang kaum Syu'ib, bapa mertua Musa. Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehinggalah Isa akan berkahwin dengan keturunan kalian, kabilah kalian, dan akan lahirlah anaknya pula. Hidup seperti manusia biasa, dan sampailah Nabi Isa AS wafat. Waktu tu wafat seperti manusia lain, sebab Nabi Isa belum pernah merasakan kesakitan mati. Meninggal Nabi Isa, habis. Bila meninggal Nabi Isa, berlalu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun berlalu, manusia semakin teruk balik. Waktu tu akan berlaku benda-benda yang Nabi sebut, seperti Al-Quran diangkat. Sebelum tu lagi
akan berlaku 3 benda yang kata para ulama 3 benda ni semua dekat-dekat. Yang pertamanya keluar dabatul ard, binatang bumi, ganjil. Selang berapa hari keluar yang kedua. 3 ni kesemuanya dekat. Yang pertamanya binatang dabatul ard, yang keduanya matahari terbit daripada sebelah barat, dan yang ketiganya asap dukhan. 3 ni dekat-dekat. Ulama yang bahas tentang hadis akhir zaman ni kan sebut 3 ni kadang-kala ada hadis yang beritahu keluar dabatul ard dulu baru matahari. Ada yang beritahu matahari dulu baru dabatul ard. Kata ulama, kedua-dua ni boleh jadi keluar pada hari yang sama. Cuma ulama rumuskan ketiga-tiga benda ni akan keluar dalam masa yang dekat. Keluar matahari sebelah barat, habis. Ataupun dabatul ard ataupun asap. Ketiga-tiga ni keluar salah satu bermaksud tertutupnya pintu taubat buat selama-lamanya.